إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم ترحمون وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan ahli keluarga saya dan kepada kamu semua, hendaklah kita bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar takwa. Hendaklah kita terimakan wasiat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dan terhadap umat yang belum daripada kita, iaitu hendaklah kita takwa bersungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sesungguhnya kami wasiatkan kepada kamu dan umat sebelum kamu, itu hendaklah kamu takwakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa. Pada perjumpaan yang pendek ini saya inginlah sedikit nak kemukakan kepada hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, bagaimanakah keadaan seorang mukmin dan mukminat selepas hidup dia selepas daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebagai tajuk yang pendek ini pada tengah hari yang maha mulia ini, pada perjumpaan yang singkat ini, saya cuma nak cetuhlah kepada nasihat kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian. Kita berada dalam bulan Ramadan, kita boleh buat amalan serba-serbi, daripada amalan puasa, daripada amalan qiyam, daripada amalan sedekah, daripada amalan apa saja yang agama kita suruh kita. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita boleh buat belaka. Daripada zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala, daripada baca Quran, daripada apa saja yang Allah Subhanahu wa taala suruhkan kepada kita, kita boleh buat belaka. Dalam arti kata kita buat saat itu bersungguh, kita harapkan ganjaran saat itu diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini masalah terima, masalah tak terima ini tak ada siapa boleh tahu. Tak ada siapa boleh tahu dalam lubuk hati masing-masing. Bahkan para ahli ilmu pun tak ada boleh garanti kata amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan tak ada boleh biar buat putus dengan cara putus kata amalan semua anak dia tu diterima oleh Allah Subhanahu taala. Bahkan para ahli ilmu sekadar duduk dikata gapo, amalan kalaulah dihipungkan dengan rukun dan syarat dan adab dan kalau disunat dalam amalan ini duduk sekadar kata amalan yang sahih, amalan yang kena dengan aturan syariat Islam, ajaran yang betul dengan apa yang ditunjuk ajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ditayarkan oleh para alim ulama pada setiap masa dan pada setiap tempat. Tetapi pada masalah terima tak ada dia boleh garanti. Tetapi walau bagaimanapun manusia dok nak kamlangcai juga. Manusia dok nak juga tahu kata amalan aku saat itu diterima ke tak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dok seolah tak pada sebelah pihak pada sebelah bahu dok rasa takut. Tetapi sebelah bahu kita rasa harap. Di antara takut dengan harap kita tu, harap takut Tuhan tak terima, tapi belah lagi harap nak Tuhan terima.
Tetapi perkara yang kita tak boleh nak dusta di atas diri kita dan tak boleh nak dusta di atas orang lain, Tuhan saat itu melakukan sebagai alamat. Alamat seorang apabila duduk dalam bulan Ramadan, Tuhan berlakukan alamat, kata alamat kalau ada di kamu alamat macam ni, itu menunjuk tu alamat ya Allah Taala terimakan amalan kamu. Kalau gitu alamat tak ada siapa boleh susuk. Lagu mana alamat itu? Iaitu apabila kita duduk di dalam bulan Ramadan, kita boleh buat serba-serbi segala amalan. Daripada puasa, tarik sampai ke baca Quran, tarik pada zikir terhadap Allah SWT, buat baik terhadap dua bapa, buat baik dengan jiran, buat baik dengan segala-gala orang yang kita jumpa sebagai manusia, sebagai silaturahim di antara sama kita. Tetapi alamat kita tengok atau alamat kita semua yang kita buat saat itu tak boleh tahu kata diterima, mereka perbuatan kita tu sendiri membenarkan di atas diri kita. Kalaulah dalam muskalah Ramadan kita boleh buat serba-serbi dengan amal tersebut, alangkah terjumpa kita tanya kata selepas pada bulan Ramadan perkara tu gerak dak. Hak kita nak baca Quran, setengah daripada saudara-saudara boleh khatam 45 kali dalam khatam Quran. Setengah manusia boleh baca 20 juz. Setengah manusia khatam dalam semaya saja 2 kali khatam. Tetapi apabila selepas pada Ramadan, kita nak tahu kata perkara yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan tu kita boleh buat tak pada bulan lain. Nak tahu kata kita agak kata sungguh pada dalam bulan Ramadan sebagai mausim ta'at, sebagai period yang manusia nak taat kepada Allah SWT. Tetapi kita lupa kata dalam masa sama kita taat kepada Allah SWT boleh dalam bulan Ramadan. Kita tanya di kita kata dalam bulan lain adakah Tuhan lain kah? Adakah Tuhan saat ini menjadi Tuhan bagi kita dalam bulan Ramadan saja? Kata Tuhan saat ini tu sebelah bulan lagi Tuhan ni juga yang suruhkan kita. Hendaklah kita cek di atas kita masing-masing. Kalaulah kita nak tahu kata itu adalah alamat yang diterimakan oleh Allah SWT, kita sendiri yang ukurkan diri kita. Seolah kata kalaulah kita boleh duduk biar molek dalam bulan Ramadan, semua jangan tengok cara sempurna walaupun tak sampai 100%. Dalam bulan lain lagi, dalam bulan Syawal, dalam bulan Zulqa'dah, dalam bulan Zulhijjah, semua tu Tuhan satu tu saja. Para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, kita jangan buat beza. Kita jangan buat beza Tuhan dalam bulan ni dengan Tuhan dalam bulan ni. Tuhan satu je yang Maha Tunggal, yang suruhkan kita menunaikan ibadat puasa hak hak besar sekali, iaitu at-taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah SWT ayat kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku fardukan puasa di atas kamu, hai orang beriman, hai orang Islam. Begitu juga aku fardukan wajib juga di atas umat sebelum daripada kamu. Hak besar sekali, iaitu kita hasil kedak sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh buat sifat takwa saat itu, boleh kedak ubah diri kita, ubah ahli keluarga kita, ubah suasana yang duk keliling dengan kita. Itu patutlah kita tanya kita masing-masing kata, kalaulah kita tengok semua masjid-masjid, semua surah-surah, semua balasah-balasah mana-mana di bulan Ramadan, tak bukan penuh dengan manusia, semaya tarawih lah, semaya jemaah lah, semaya 5 waktu lah, penuh dengan orang Islam dalam masjid. Tetapi kalau kita tengok luar pada bulan Ramadan, manusia, orang Islam, cuba kita perhati, tengok, tak kena duk tengok demo tu, tak kena tengok pada demo, tengok pada diri kita masing-masing. Kata ukuran yang saya buat ukur saat ni, yang ulama kita duk royak atau ukur sebagai amalan diterima dah. Kita jumpa dah amalan hak Tuhan janji kata kita jumpa bulan malam Lailatul Qadar. Kita tengok keadaan kita yang diubah dah. Kan kita duduk dalam bulan Ramadan masa gajing, masa gapo, masa gini, tapi apabila datang belakang daripada bulan Ramadan, kita yang dewasa jemu, wasa malah, wasa paling belakang. Itu kita pakat cek kita masing-masing. Sebab itulah di sini para ulama salafus salih ia kata setengah daripada para salafus salih, ia kata bi'sal qaumi la ya'rifuna Allah illa Ramadan illa fi Ramadan. Sejahat-jahat manusia, sejahat-jahat
satu kaum yang tak kenalkan Tuhan mereka pada bulan Ramadan saja. Hendaklah para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, selepas daripada kita perakat hari raya kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan kita perakat kata Tuhan yang maha besar, Tuhan urusan Tuhan semua saling tu besar belaka, tak kira urusan lain duk bawah belaka. Kita perakat cari canak hari tu, kita jangan kelupa lah. Kita jangan kelupa kata selepas daripada bulan Ramadan yang kita duk bawa kuam cari canak hak kita nak guna pula sebelah bulan lagi, kita jangan kelupa. Sebab selepas daripada bulan Ramadan tu, syaitan saat ni tu duk nak rancangan dia, duk plan dia saat ni tu duk nak tipu anak dia tu, duk clear pada bulan, pada malam hari raya tu lagi. Sebab tu Tuhan ni goyak hal keadaan syaitan saat ni tu kena pada cuk semua, kena pada tepat semua. Tuhan katakan, innasyaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yakunu hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Sesungguhnya para asyaitanir rajim adalah seteru bagi kamu yang sangat besar manusia. Hendaklah mengambilkan dia saat itu rancangan dia, ambilkan dia, ambil agak sebagai seteru. Fattakhidhuhu aduwa innama yakunu hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Sesungguhnya syaitan saat itu nak mengajakkan dia dan zabaniah dia, nak mengajakkan manusia pergi kepada ashabis sa'id, kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayyazam billah. Maka kita tengok atau rancangan syaitan pada malam mula-mula lagi, pada mula-mula raya lagi, duk kacau nak gapo? Duk kacau nak hasutkan manusia. Jalan mula-mula memang al-wiswas, nak wiswaskan manusia supaya manusia tu gonjeng. Hak duk jadi wasta rajin sikit-sikit, ai mari tegur sikit, ai nampak rajin dakwah ni, ai nampak gitu dakwah ni. Hak wasa tak saya ubah langsung, ai kenapa kita ada umur panjang lagi. Ari panggil tu jalan-jalan manusia, jalan-jalan syaitanir rajim saat ni tu nak buatlah sebanyak mungkin nak jadi orang dia. Maka kita jaga-jagalah para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian sebagai pengingatan minggu pertama lepas daripada kita tunaikan ibadat yang sebesar-besar juga dalam Islam itu puasa, kita hendaklah ingat bawa sebiang ni supaya boleh buat berkekali kita sebelah bulan lagi. Itulah kita tengok atau para alim ulama kita ada pengingatan kepada kita. Sebab itulah para alim ulama terutama ulama Mesir, sebagai Dr. Yusuf Qaradawi katakan, dia kata man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa-siapa yang duk beribadat dalam bulan Ramadan saat itu luput dah daripada kamu. Tetapi wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa-siapa yang ibadat kena molek Tuhan, kena molek hak Tuhan suruh pada dia, maka Tuhan itu sentiasa hidup sama kamu. Sebab tu saya kata di awal tadi kata, kalaulah kita buat beza di antara dua saat ni tu, sedangkan natijah tu baik supa dia, seolah tu kita tak sampai go lagi lah. Seolah tu amalan kita ada lagi. Kena duk sekat situ, kena duk sekat sini. Tetapi alhamdulillah masalah puasa, masalah gapo, Tuhan Nabi kita SAW buat contoh dah kepada kita, kata gapo? Di akhir bulan Ramadan saat tu Nabi fardukan di atas kita gapo? Di atas kita iaitu sebagai zakat fitrah. Zakat fitrah makna tu zakatul abdan. Az-zakat bermakna at-taharah. Al-abdan makna tubuh badan. Mana zakat untuk nak menyucikan tubuh badan manusia, anggota manusia. Dalam bulan Ramadan kita ada wasa rata-rata muduk duk kecek hada motu sianu. Wasa duk kecek hak pada saudara tu saudara ni, maka mari pada akhir bulan Ramadan Allah SWT fardukan di atas nabi royak kepada kita, suruh kita bayarkan zakat fitrah sebagai nak menyucikan tubuh badan kita, anggota lidah kita, anggota tangan kita, anggota kaki kita, biar manusia duduk dalam keadaan cuci semua. Biar manusia saat ni tu seolah tak apabila duduk cuci semua, hati dia molek, itulah selamat dia. Itulah orang panggil tu jalan yang selamat manusia. Sebab manusia tak akan dapat keselamatan, tak akan dapat keamanan, tak akan dapat apa-apa saja dalam muka dunia ni, malaikat dia kena hubungkan urusan dunia murtabitatun bil akhirah.
Apa pula urusan dunia, kita sekadar duk buat di dunia saja. Tak ada buat ikatan langsung dengan akhirat. Allahu akbar. Apakah terjadi? Sedangkan masa sama kita ingat atau kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita buat, kita nak nampak dunia saja. Sebab itulah tak ada jalan yang selamat. Tak ada jalan yang dapat ketenangan hati manusia melainkan kena murtad ad-dunya murtabitatun bil akhirah. Kena ikat semua. Kalau kita juga, inilah yang paling kata perkara yang kita patut kena terfikir selepas daripada kita lepas daripada bulan Ramadan. Sebab tu Allah SWT dia rakyat katakan, dia rakyat kepada pesan pada manusia tu, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mana? Sehingga dapat habis ajar kamu. Hei para pemuda-pemuda dan pemudi dan ayah-ayah saudara-saudara, hendaklah kita berpegang dengan agama kita. Hendaklah kita berpegang biar sungguh, pegang iman kita, pegang halawatul iman. Hak kita duduk dalam bulan Ramadan sebagai dapat kemanisan iman. Tapi kemanisan iman saat ni tu kita pegang boleh sampai ke nak jumpa pula bulan Ramadan lagi akan datang. Sebab tu para as-salafus salih, orang salafus salih saat ni tu orang datang belum pada kita dan dapat boleh buat beramal dah, dapat jaya dah mereka itu kita tengok atas kan. Ni bulan nak sampai Ramadan ya doa dah. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya doa dah. Tiba-tiba selepas daripada Ramadan pun ya doa pula nak wi apa? Nak wi Tuhan tu apabila dia beramal di bulan Ramadan, nak wi Tuhan tu terima pula amal dia. Maka kita wi seolah tak boleh buat dengan cara sempurna, kita wi supa apa tak apa dah. Tashbihu bil kiram fa huwa kiram. Kita buat wi supa dengan orang melia siapa kita. Apabila kita saat itu guna sifat hak tak molek siapa kita. Ya kesal. Tabiat saat itu ya kesal. Tapi itu tabiat kita kena letak dengan tempat orang tabiat orang melia. Orang yang tinggi, orang yang soleh, orang yang ada sifat takwa. Jangan sekali kita letak tabiat kita saat itu tu dengan orang hak tak molek. Sebab ulama nafsi dia kata kan, tabiat manusia tu kena curi kok. Kadang-kadang tabiat kita tu dicuri oleh orang asing. Kita berpegang dengan agama Islam, tapi tabiat kita tu tak serupa langsung dengan orang Islam. Allah, iyazan billah. Maka kita tengok atau sebagai pengingatan masing-masing kepada diri saya sendiri dan kepada ayah-ayah yang dikasih sekalian, para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala ayat kata, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman lagi Islam, hendaklah kamu takwakan kepada Allah benar-benar takwa. Hak lagi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu menghabiskan nyawa kamu melainkan kamu duduk di agama Islam. Hari ni kita tengok kata masyarakat kita seolah kata nak bawakan anak muda kita pergi kepada mana? Terutama orang generasi baru-baru. Kita tengok ke arah ke mana? Kita tengok sendirilah terukur. Kita tengok kata anak cucu kita sikit lagi nak duduk dalam ayat Quran kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebab itulah Imam Ibn Katsir ketika dia tafsir ayat ini dia katakan, dia kata hafizu alal Islam fi hal sihhatikum wa salamatikum. Hendaklah kamu jagakan diri kamu, jagakan Islam kamu ketika muduk segar, ketika anggota muduk selamat lagi, litamutu alaih, supaya kamu mati di atas perkara tersebut. Kadang-kadang kita ni nampak dengan Islam, nampak nak sedekah, nampak nak buat amalan ibadat ketika umur 70 dah. Tapi ketika muda-muda ni, lambat lagi nak pergi. Jangan kita lagu tu. Litamutu alaih fa innallahal karim qad ajra ala adatihi bikaramihi man 'asha alaih famata alaih wa man mata ala syai' bu'itsa alaih. Sesungguhnya Allah SWT perjalankan dengan kemuliaan sifat mulia dia. Dia royak kata manusia apabila hidup di atas benda tu, ia akan mati di atas benda tu. Maka siapa yang mati di atas perkara tersebut, dia akan bangkit juga di atas perkara tersebut. Hendaklah kita apabila kita duduk dalam Islam,
berakhlak dengan akhlak Islam, budi pekerti dengan budi pekerti Islam, gunakan didikan Islam, dudukkan dengan orang hak salihin, orang at-taqwa, maka insya-Allah Subhanahu wa taala kita akan habiskan nyawa kita dengan mereka itulah. Inilah sedikit sebagai pengingatan saya kepada ayah-ayah para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian. Semoga pengingatan ini menjadi satu tanaman, satu cocok dalam hati kita, boleh kita beramal di atas diri kita dan royak pula kepada anak-anak pinak kita dan orang sekeliling kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum daripada kita nak selesai di sini sebagai masa yang pendek ni, saya cuba nak cetuhlah sedikit daripada daripada rancangan-rancangan buruk daripada asyaitanur rajim terhadap manusia. Kalau kita tengok selepas daripada kita puasa saat ni tu kita di awal lagi kita dengar Atuk Qatik kata idza jaa ramadan futihat abwabur rayyan wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, pintu rahmat tu buka dan pintu azab tu terkatuk. Dan asbab nak bawa kepada al-azab, nak bawa kepada azab Allah SWT, Tuhan belenggu ke dia sebagai seteru bagi manusia. Apabila di malam raya tu saat ni tu dia mari dah duk hasut kita, mari dah duk royak kepada kita, hei anak adik, janganlah kamu rajin doa, janganlah kamu buat jadi kuat doa, janganlah kamu saat ni tu apabila duduk le bulan Ramadan bahasa tu menahan daripada hawa nafsu hak bahasa dibecikan oleh kamu. Pada boleh lagi kan datang ni waktu buka sikit. Sebab pintu taubat tu Tuhan buka semua. Dak mai hasut kepada kita. Dak mai royak kita. Sebab itulah ukuran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia buat ukur kata kan. Buat ukur kata selepas daripada raya saat ni tu ada satu sunat lagi. Nak tengok atau manusia, orang Islam, orang beriman tu boleh beramal ke tak? Nabi hadis daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang kata man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min asy-Syawal fakana kasiyamid dahr. Siapa-siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian diiringi pula 6 hari daripada bulan Syawal sebagai sunat Syawal, seolah tak menepati ganjaran dia supaya puasa setahun. Maka sebagai ukuran kita kata perkara ni kalau kita tak boleh buat satu, kita halah dengan rancangan syaitan pada bulan Syawal lagi, hendaklah kita boleh buat. Ini adalah walaupun perkara yang jadi galakkan daripada syarak, tetapi sebagai ukuran juga yang nak ukurkan kepada kita, kata kita tu lepas kada buat sop rek hak manusia selepas pada bulan Ramadan. Yang kedua sebagai hasut ke syaitan juga. Syaitan saat ni tu mari nak royak kepada kita. Royak pada anak dia katakan wasa ghurur, wasa tertipu dalam hati. Kawan ni buat amalan banyak pada demo. Demo ni kawan tak nampak maya belakang kawan. Orang buat amalan dah tu, duk dalam email dah, dapat ke manis email dah mari juga lagu tu. Kita ni derma banyak lebih pada demo lagi.
Kita rokok sujud lebih pada banyak demo lagi. Jaga-jaga molek. Jaga-jaga molek. Apabila ada wiswas lagu ni sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam royak kata kan. Royak kata kita kata auzubillahi minasyaitonirrajim, kita cuek alio kita ke balik kiri. Itu sebagai tahap yang pertama hak Nabi kita ajar kepada kita. Apabila mari wiswas, ini salah satu rupa, banyak lagi rupa yang saya tak perlu sebutlah di sini. Yang ketiga, hak panggil kata sebesar-besar juga rancangan asyaitonir rajim, iaitu gapo? Dia nak uwi kita saat itu habis semangat. Sebab apabila tabiat kita, apabila duduk dalam madrasah, duduk oleh hosmos sekolah, penuhkan dengan didikan, penuhkan dengan amalan, daripada baca Quran, daripada zikir terhadap Allah SWT, daripada gapo yang tersebut saat ni, maka tak lain tak bukan syaitan saat itu nak mari memadamkan semangat kita, hak kita duk buat dulu. Itu hendaklah kita telitilah biar baik-baik. Dan di akhir ni saya wasiat kepada diri saya sendiri dan kepada ayah-ayah dikasih sekalian. Kita tengok kata tak ada lain tak bukan di atas muka bumi dunia ya Allah SWT sekarang ni. Kita tengok tak ada dah orang yang lebih susah hati, lebih susah di sisi ekonomi, lebih susah di sisi tubuh badan, lebih susah apa-apa saja, lebih daripada ahli Gaza, lebih daripada saudara kita duduk di Palestin. Baru-baru ni sebagai ketua Palestin, Ismail Haniyeh ditembakkan anak dia. Ditembakkan anak dia oleh askar laknatullahil azim. Ditembakkan 3 orang sekaligus, anak jantan dia. Allahu akbar. Kita tahu seorang pemimpin, seorang yang duk bawa orang Islam di Gaza sebagai tempat beranak bagi Imam Syafi'i kita, sebagai tempat beranak bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan ribuan ulama beranak di sana. Tapi kita kata bumi di sana dirampas, dibuat pri kemanusiaan. Hendaklah kita jangan lupa terhadap saudara kita di sana. Sekarang ni ada daripada saudara amba sendiri pun ada, dan daripada ayah-ayah sendiri sini pun ada, yang orang ada harta yang lebih nak keluarkan harta, zakat harta, kita boleh, ulama kita buka, boleh kita wi zakat kepada mereka. Tapi sekarang yang saya minta atau kita kena cek dulu kata benar zakat hak kita nak wi kepada mereka saat itu memang siapa sungguh dak. Saya ada kena saya amba sore duk buat kerja sehari 2 lagi dia nak pergi kepada Mesir. Sebab di Mesir tu dia ada orang panggil Chaidan sebagai pitulah di antara Mesir dengan Gaza di sana dengan Ma'bad Al-Rafah. Nak pergi wi kepada saudara kita daripada makanan, daripada duit, daripada gapo yang hak saudara kita ni juga bagi kepada mereka. Hendaklah kita jangan lupa mereka. Hendaklah perjuangan kita dalam apabila kita boleh buat dah amalan yang soleh, memang soleh. Tetapi kita kena ada selagi amalan al-muslih. Amalan orang yang boleh baiki pula orang lain, boleh jadi tangan atas pula kepada orang lain. Hak tu hak lebih molek lagi. Kita ada buat dalam bulan Ramadan kadang-kadang kita buat dengan amalan untuk diri dah, sempurna dah. Alhamdulillah bi ni'mati tatimus solihat. Tetapi amalan hak muslih, hak atas lagi kita boleh buat juga. Hendaklah kita loba di atas diri kita. Semoga kita saat itu tu termasuk oleh Allah SWT tandakan kita ke apa? Tandakan di atas kita orang as-siddiqin. Sebab tu tidak dinamakan sedekah dengan nama sedekah, melainkan sebab dia as-siddiq, sebab dia benar hati dia. Dia cerah di sini dia, sebab tu dia nak uwi pada orang lain pula. Maka di sini kita sebagai perjumpaan yang pendek ni, semoga tertanamlah di dalam hati kita masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadhiyal hajat. Rabbana innana amanna bima anzalna ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'al khaira a'malina aw awakhirana wa khaira a'malina khawatimana
wa khaira ayyamina yawma nalqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala ta'atik. Allahumma asturna fawqal ard wasturna tahtal ard wasturna yawmal ard ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhizna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa Allahumma a'inhum wa la tansur alaihim. Allahumma alayka bil yahud wa man awanahum min as-sahyuniyah. Allahumma ahlik al yahud wa sahyun wa man awanu ala qatl muslimin wal abriya min ibadika fi Palestin wa Gaza wa fi kulli makan. Rabbana la tu'akhizna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.